sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Tang ni payah ni. Melihat dengan makna mengetahui. Nah, macam mana kita tahu Nabi sembahyang. Ru'yah dengan makna mengetahuilah. Nah, macam mana kita tahu ra'aitumuni dengan makna alimtumuni. Maksud dia macam mana kamu tahu aku sembahyang, macam itulah kamu kena sembahyang. Macam mana tahu tu dia pecah mazhab pula. Nah, kalau ikut cara Imam Syafi'i, hak tu cara Imam Syafi'i tahulah. Kalau ikut cara Imam Hanafi, cara Imam Hanafi tahu Nabi sembahyang. Gitu. Dia pecah pula mazhab. Nah, kalau tak ada mazhab ni lagi banyaklah jadi. Semua kepala tahu belakang. Semua nak lingkup belakang. Dia tahu cara kawan ni, dia tahu cara dia. Kawan tu tahu cara dia. Alah kelai gitu. Sebaik pecah dekat 4 saja mazhab. Sebaiklah mazhab ni kena orang yang betul-betul alim saja yang boleh jadi mujtahid. Nah, mujtahid mutlak. Kalau semua pakat jadi mujtahid mutlak, habis lingkup tu lah. Sama-sama kita sambung bacaan kitab kita, iaitulah kitab Sulamus Subyan. Kita sambung pada muka surat 120. Kita masuk fasal yang baru, tuan-tuan. Tengoklah 120. Faslun fi sunanis salati qabla ad-dukhuli fiha. Nah, faslun fi sunanis salati qabla ad-dukhuli fiha. Faslun pada menyatakan sunat-sunat sembahyang qabla ad-dukhuli, sebelum masuk fiha, padanya, pada sembahyang. Jadi sebelum daripada kita nak masuk sembahyang tu, dia ada sunat-sunat yang disyariatkan supaya kita buatlah. Dia ada benda-benda sunat dia. Jadi dia kata apa? Faslun, bermula perkara yang sunat. Perkara hak sunat ni dahulu daripada semayang. Dahulu maksud dia sebelum lah. Sebelum sembahyang. Dengan makna sebelum takbiratul ihram. Tu maksud sebelum daripada semayang tu. Sebelum daripada takbiratul ihram. Itu dua perkara khabar. Nah, ialah dua perkara. Jadi perkara yang sunat sebelum kita ni masuk sembahyang ni, dia ada dua perkara lah. Nah, yang mana ulama kata wahuma sunnatun kifayatun. Nah, dia ni sunat, sunnatu kifayatin, sunat kifayah. Nah, sunat dia sunat kifayah. Sunat kifayah ni dengan makna kalau orang lain buat, kita tak payahlah. Kot tu ya. Nah, cara mudah. Orang buat, kita tak payah. Seperti mana yang disebut di dalam Majmu', kama fil Majmu'i, seperti di dalam kitab Majmu' bagi Imam An-Nawawi. Sunat kifayah ni fi haqqil jama'ati, pada hak orang yang berjemaah. Untuk orang yang buat berjemaah, maka dua benda ni sunat dia jadi sunat kifayah. Macam baca bismillah waktu makan jugalah. Kalau kita seorang-seorang makan, sunat baca bismillah lah seorang-seorang. Tapi kalau kita makan secara berjemaah, satu talam tu 4 orang kita kata, seorang baca cukup dah. Syarat hak lain dengar lah. Ni dia baca sampai kawan sebelah pun tak dengar, tak jadi jugalah. Jadi seorang baca, hak lain dengar, jadilah. Dia sunat kifayah. Adapun kalaulah kita semayang seorang diri, maka kedua-dua ni dia akan jadi sunat ain.
Nah, sunat ain, sunat tiap-tiap orang lah. Apabila nak semayang tu, bila kita nak buat semayang, sunat kita buat dua benda ni. Sekali kita tengok apa dua perkara ni. Pertama daripada dua tu bang. Bang ni azan lah. Nak bukan bang tu dengar tu. Kita dalam bahasa kita kadang-kadang bang tu bang dengar. Nah, bang bang tengok dia kata apa, so dia dengar. Nah, dengar. Bukan bang lah tu. Ni duduk sengak, duduk dengar Syarifah sebelum mayang tu. Jadi tu. Ada mana? Jadi gitu. Jadi bang azan lah, kita kata azan. Tak kira lah sama ada semayang tu semayang jemaah ataupun semayang seorang diri. Cuma kalaulah kita semayang seorang diri, sunat azan tu sekadar dengar telinga sendiri. Tu kalau kita semayang seorang diri. Adapun kita berjemaah, sunat azan tu paling kurang dengar telinga orang lain seorang. Paling kurang seorang dengar. Kot tu. Tapi afdal dia ramai dengar lah. Kita kuatkan lagi suara tu bagi ramai dengar orang azan. Kita azan ni kita kuatkan lagi suara bagi ramai dengar. Hak tu lebih afdal daripada sikit saja yang dengar. Kot tu. Tapi kalau kita semayang seorang-seorang tu, kita azan ni bajet-bajet boleh dengar telinga sendiri. Takat tu je sunat. Boleh faham dah. Kot tu. Jadi ni azan. Cuma ulama kata ta'rif bagi azan, ataupun kita kata definasi lah. Definisi bagi azan ni wa huwa qaulun mahsusun yu'lamu bihi waqtu salati al-mafrudati. Wa huwa qaulun, iaitu perkataan makhsusatun yang tertentu. Dia bukan boleh kita ikut dan azan. Semayang tadi tu bukan azan. Sembahyang marilah sembahyang, hayal salat, marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Tadi tu dia ada perkataan yang tertentu. Yu'lamu bihi waktu salati, yang diketahui dengan dia, dengan perkataan tu akan waktu semayang. Kita tahu kata waktu semayang dah masuk dah. Semayang mana? Semayang al-mafruḍah, yang fardu lah. Pun semayang sunat dia tak sunat azan. Jadi hak ni yang dikatakan sebagai azan. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum. Sallu, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Tang ni payah ni. Melihat dengan makna mengetahui. Macam mana kita tahu Nabi sembahyang. Ru'yah dengan makna mengetahui lah. Macam mana kita tahu ra'aitumuni dengan makna alimtumuni. Maksud dia macam mana kamu tahu aku semayang, macam itulah kamu kena semayang. Macam mana tahu tu dia pecah mazhab pula. Kalau ikut cara Imam Syafi'i, hak tu cara Imam Syafi'i tahulah. Kalau ikut cara Imam Hanafi, cara Imam Hanafi tahu Nabi semayang. Gitu. Dia pecah pula mazhab. Kalau tak ada mazhab ni lagi banyak lah jadi. Semua kepala tahu belakang. Semua nak lingkup belakang. Dia tahu cara kawan ni, dia tahu cara dia. Kawan tu tahu cara dia. Alah kelai gitu. Sebaik pecah dekat 4 saja mazhab. Sebaiklah mazhab ni kena orang yang betul-betul alim saja yang boleh jadi mujtahid. Mujtahid mutlak. Kalau semua pakat jadi mujtahid mutlak, habis lingkup itu lah.
Jadi Nabi kata macam tu, wa idza hadaratis salatu, apabila datang oleh semayang, masuk waktu semayang lah. Bila masuk waktu semayang nak buat apa? Falyu'adzil lakum ahadukum, falyu'adzinu lakum, falyu'adzil lakum ahadukum, maka hendak azan bagi kamu tu, bagi sekalian kamu, oleh salah seorang daripada kalangan kamu. Pi seorang azan. Azan sampai 5 orang. Seorang juga lah. Jadi tu dalil kata azan. Habis. Jadi tu yang pertama azan. Sekejap kita akan bincang dia punya syarat-syarat apa semua dah. Dan kedua daripada dua tu iqamah. Ni kita kata qomat tu. Qomat. Orang kita kata qomat lah. Dia asal iqamah. Iqamah. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Bang dia ada syarat dia, iqamah pun ada syarat dia. Dalam kitab ni kira dia agak detail jugalah dia bincang tu. Dan bang ni dia ada tempat-tempat yang kita disunatkan bang. Macam tu juga iqamah, bukannya sembahyang saja disunat, ada juga tempat lain macam dapat anak. Tu nanti kita akan bincang. Dalam kitab ni dia ada bincang benda-benda itu. Jadi dia kata apa? Dan sunat bagi lelaki bang dan iqamah, sunat dua-dua. Bang pun sunat, iqamah pun sunat bagi orang lelaki. Dua-dua. Dan sunat bagi perempuan iqamah jua. Perempuan ni dia sunat qomat sahaja. Ni cerita nak semayang lah, bukan cerita dapat anak ke apa. Hak ni cerita nak semayang. Nak semayang, orang perempuan ni dia qomat saja sunat. Adapun azan, maka bagi perempuan tu hukum dia haram. Tak boleh dia haram. Walaupun hak dengar tu perempuan saja, tetap tak boleh juga. Mereka duduk sama-sama perempuan saja, duduk satu asrama, geng-geng perempuan saja, tak ada campur apa tempat tu dengan orang lelaki. Lepas tu nak bang, tak boleh. Tak boleh. Dia sunat azan sahaja, bang tak disyariatkan untuk orang perempuan ni. Ni cerita nak semayang, bukan cerita tempat lain. Cerita nak semayang dulu. Jadi untuk nak semayang tu, orang perempuan hanya qomat saja. Kalau mereka semayang sama-sama mereka, qomat saja. Jangan azan. Haram hukum dia sebab apa? Sebab menyerupai lelaki. Jadi orang perempuan dia tak boleh sama lah bang ni dengan orang lelaki. Habis. Lagi dia kata syarat orang yang bang. Ni syarat orang tu. Ni syarat untuk diri orang dulu. Nak kira orang yang bang ni, dia syarat dia apa dia? Diri dia tu. Bermula syarat orang yang bang itu 3 perkara. Dia ada 3 syarat. 3 perkara maksud dia 3 syarat lah. Ada 3 syarat. Mesti berimpun 3 syarat dekat orang tu, barulah sah bang tu. Bila sah bang tu, kalau sembahyang kalau azan tu ketika tu sunat kifayah, maka terangkatlah tuntutan sunat tu. Itulah. Terangkat dah. Jadi dia kata pertamanya Islam. Adapun orang kafir dia tak sah lah azan. Orang kafir tak sah. Kita kawan baik dengan orang kafir. Dia kata hari ni bagi air pula lah azan, you duduk relax pula. I duduk dengar hari-hari dah, I reti dah nak azan. Kena tak boleh, tak sah. Tak sah daripada azan. Jadi dia mesti kena Islam barulah sah. Kedua daripada 3 tu mumayyiz. Mumayyiz ni ada sifat tamyiz. Budak yang ada sifat tamyiz, sifat membeza, tamyiz tu maksudnya membeza, maka hak tu budak tu nama dia mumayyiz. Mumayyiz. Cuma ulama dhabit lah yang kata ada sifat membeza ni mana dia punya dhabit dia tu. Kalau budak ni dia pandai nak istinja sendiri, basuh najis dia pandai basuh sendiri, tu mumayyiz tu. Gitu. Tu di antara dhabit ulama lah. Banyak dhabit ni di antara dia
Dhabit mumayyiz ni, budak tu dia tahu hak mana sakit, mana tak sakit. Macam tu. Dia tahu kata hak ni bahaya, ni tak bahaya. Macam tu lah. Jadi budak yang mumayyiz ni, dia ada sifat membeza ni. Hak ni kalau dia azan sah. Walaupun dia tak baligh. Tak baligh tak apa. Mumayyiz tak mesti baligh. Dia tak baligh lagi, dia baru 8 tahun, tapi dah ada sifat mumayyiz tu, ada dah. Kita suruh dia azan, tak ada masalah apa. Jadi sah azan tu. Dan ketiga daripada tiga tu lelaki. Lelaki. Bila kata lelaki, tak sah lah orang perempuan. Nak bagi orang perempuan azan. Tengok pula artis yang suara sedap pula, penyanyi Siti Nurhaliza kan, nak tolong azan tak ni, nak dengar suara ni, tak boleh lah. Tak boleh, dia tak sah lah. Macam tu juga khunsa pun tak sah. Khunsa muskil, tak tahu laki, tak tahu perempuan. Dia ada dua alat laki dah, alat perempuan pun dah. Orang kata pistol ada, sarang pun dah. Apa dia orang panggil, beg dia lah. Beg pistol tu. Jadi hak jenis ada dua alat ni, khunsa. Lepas tu muskil pula, timbul persoalan, dia ni laki ke perempuan? Kalau laki tak apa, sebab dia memang berat ke arah lelaki lah. Dia ni seorang lelaki, dia pun tengok perempuan dia berkenan, tengok lelaki dia tak berkenan. Ni orang lelaki betul ya ni. Jadi kalau khunsa berat belah lelaki tak apa, tapi kalau khunsa muskil pun tak sah azan. Khunsa muskil orang panggil. Tu syarat bagi diri orang yang nak bang tu. Nak sah mesti kena ada 3 syarat tu. Islam, tamyiz, mumayyiz, lepas tu dia mestilah lelaki. Lelaki. Habis yang tu. Syarat sah lafaz bang. Ni untuk lafaz pula. Nak sah lafaz tu pula. Nanti tilik pada lafaz, tadi tilik pada orang yang bang. Orang yang bang 3 syarat. Ni lafaz pula. Lafaz azan tu dia kata apa? Dan syarat bagi sah lafaz bang itu 6 perkara. Dia 6 perkara. Nak sah lafaz bang tu mesti kena ada 6 syarat ni. Mana? Pertama daripada 6 tu dengan bahasa Arab. Mesti kena guna bahasa Arab. Adapun lain daripada Arab tak sah. Pakai Melayu kan? Kita ni orang Melayu, bang bahasa Melayu lah, senang dia kata. Bagi orang Arab dah lah bang Arab. Tak sah. Tak boleh. Lebih Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ni semua ni tak sah. Tak sah. Dia kena azan tu mesti lafaz dalam bahasa Arab. Kedua daripada 2 tu, daripada 6 tu, tertib. Tertib ni maksud dia apa? Ikut aturan. Dia kena ikut aturan. Mana? Antara segala kalimah bang dan iqamah sama lah. Qamat pun sama juga. Jadi dia ada tertib dia. Nanti kita tengok macam mana nak azan tu, dia punya dia punya susunan tu. Ni maklum lah, benda maklum. Tak tahulah. Ada seorang tu dia boleh anak orang suruh dia azan, nurse buat pi, nurse Hindu buat pi suruh dia azan. Ni anak you nak azan ke apa ke, ikutlah. Dia pi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya tu. Takbir raya tu. Nurse tu, ayo sudah tukar you punya azan. Nurse pun heran. Apa dia pergi masjid setahun sekali raya tu dia pergi. Tak tahu. Jadi tu lah. Jadi dia ada tertib dia lah, tertib yang masyhur lah benda ni. Maksud dia kita dah famous lah. Tertib lafaz azan tu. Antara segala kalimah bang, semua kalimah bang tu mesti kena tertib.
perkataan-perkataan dia Allahu Akbar, apa semua tu mesti ada ikut dia punya aturan dia. Tak boleh kita buat tukar begini, terbalik tak boleh. Dan iqamat pun sama juga. Ketiga daripada 6 tu, mualat antara sekalian kalimahnya. Mualat ni bahasa kita kata berturut-turut, tu mualat. Nah, berturut-turut antara sekalian kalimah, satu kalimah ke satu kalimah mesti berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Berturut-turut dia ada 2 maksud. Yang pertama, jangan selang dengan kalimah lain. Jangan selang dengan kalimah lain. Buh Allah, lepas tu buh Ar-Rahman pula orang tu. Buh nak buh Akbar pula tadi tu. Jangan selang dengan kalimah lain. Nak baca Allah baca tu habis putus malah. Jangan selang dengan kalimah lain. Yang kedua maksud yang kata mualat pula, jangan diam yang lama pada huruf. Jangan diam yang lama pada huruf. Jangan berhenti lama. Dia berhenti huruf, kata orang ramai kata, oh lama sangat ni. Allah, matilah. Lama sangat tengok lah, mati dah, mati tengah azan. Tak ada nak ambil gambar, tidak pun sampai tu. Macam tu lah. Dia rawat lama berhenti, boleh putih mualat kalau berhenti lama habis. Lepas tu dia kata keempat daripada 6 syarat tu dengan nyaring. Azan tu dengan nyaring. Nyaring tu jika bagi sembahyang jemaah. Kalau sembahyang tu sembahyang jemaah, dia kena nyaringkanlah azan tu. Nak bagi berapa orang dengar, dia kata sekurangnya nyaring tu. Sekurang maksudnya qadar memada. Takat ni cukup lah. Sekurangnya nyaring tu dengar kepada seorang makmum. Paling kurang seorang boleh dengar jadi ya. Sah dah. Tapi afdal dia kita bagi dengar ramai macam tu. Ni kalau untuk sembahyang jemaah. Tapi kalau untuk sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri, sunat dengar telinga sendiri saja. Jadi tak payah kita nak nyaring-nyaring sangat. Untuk sembahyang seorang diri. Pun sunat juga. Tiap-tiap waktu kita sembahyang seorang diri pun sunat juga kita azan. Kita tak pergi masjid, azan dulu. Try balik ramai, tengoklah esok dah ngaji dah malam ni. Esok nak sembahyang subuh tu azan dulu. Tapi kalau sembahyang subuh ke 10 tu tak payah azan lah. Bukan tak azan, dia sunat juga. Dia azan kuat sangat. Kan tu ya. Apa azan tu 10 pagi orang ni. As-salatu khairum minan naum. Tahu ke dia tidur. Dia yang tidur. Manggil saya. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, dan kelima daripada 6 tu telah masuk waktu sembahyang. Waktu dah masuk dah. Waktu kena masuk. Kalau tak masuk waktu lagi azan tu, tak jadilah azan sembahyang. Zuhur satu suku kita tahu. Kita buat cepat sikit 5 minit awal. Azan siap-siap tak pergi sembahyang dah 5 minit lagi. Tak boleh gitu. Dia tak jadi sunat gitu. Jadi dia mesti masuk waktu, melainkan bang subuh. Maka masuk waktunya bang subuh tu, maka tu tafriq pada kata melainkan. Maksudnya keputusan dia. Keputusan pada kata melainkan tu mana? Maka masuk waktunya bang subuh tu tengah malam. Waktu bang subuh ni tengah malam. Kata guru kami maksud dia tengah malam ni lebih sedikit daripada tengah malam dan menghala ke pagi dah lah. Tu bang subuh kalau betul dia macam tu lah. Dalam pukul 1 pagi gitulah. 1 pagi kan kita azan. Tapi masuk waktu subuh, bila masuk waktu subuh, mayang subuh tak boleh lagi lah. Jangan bang mayang tiap lah. Esok gerak bangkit lah. Tak boleh tu.
Nak ha? Dia bang. Lepas tu bila masuk waktu subuh sunat azan pula. Sunat azan pula. Bila masuk waktu sunat azan pula. Kau tu. Ni benda ni dah tak diamal lah ni. Dah tak diamal dah waktu zaman kita lah ni. Kita lah ni lah ni ada betul setengah jam sebelum subuh kita masjid kita ada azan lah. Tapi kata guru kami kalau belah pondok petani dulu memang ada juga orang azan pukul 1 lepas azan. Lebih kurang pukul 1 kita lah. Maksud dia tengah malam lebih sikit je. Daripada start azan lah. Lepas tu masuk subuh azan pula. Untuk geng-geng nak bangkit malam, buat ibadah apa semua, eloklah azan. Habis yang tu. Dia bukan nak abang kata masuk waktu subuh tengah malam, tak. Dia bukan nak abang kata Isya habis tengah malam, tak. Kalau muktamad tetap Isya habis dengan masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh baru Isya habis. Lagi mana tak masuk waktu subuh, Isya tak habis itu. Habis yang tu. Cuma sunat bang awal saja. Dan keenam daripada 6 tu tiada dihubung akan dia akan bang tu. Tiada dihubung ni tiada boleh disambung. Tu maksud tiada dihubung, tak boleh disambung akan dia akan bang tu atas bang orang yang lain. Orang lain bang. Kawan kita hampir azan sekerat, lagi aku sambung kerat. Tak boleh tu. Tak boleh. Tukar-tukar pula. Ambil tang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak kita asyhadu an la, aku pula ambil. Lepas tu yang la salah hang pula. Hak tu memang tak sah lah azan tu. Dia tak boleh hubung-hubung tu. Kalau kawan kita terbatal pun azan dia. Kalau terbatal pun kita nak pi azan, tak boleh kita sambung, kita kena mula daripada awal balik. Jangan duk pi buat gear sambung tu. Gear sambung senang banyak jadi tak boleh sambung macam tu, tak sah. Bandingan dia macam dengan khutbah jugalah. Khutbah boleh tak? Mula Tok Khatib dia baca khutbah, lepas tu kita katalah berhadahkan. Khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat ni kalau khutbah raya tak apa, berhadah tak apa. Tok Khatib tengah nak baca, lepas tu terkentut khutbah raya, baca terus lah. Sebab sunat saja suci daripada hadas. Tapi kalau khutbah Jumaat memang kena cuci daripada hadas lah. Tak boleh lah kentut tengah-tengah khutbah. Ni dia khutbah terkentut. Bila sambung tak? Tak boleh tak boleh buat tu, khutbah pun tak boleh. Macam tu lah azan. Tak boleh. Kena mula balik daripada awal. Kot tu. Tak boleh macam dengan semayang. Orang lain nak tolong main sambung tak boleh. Macam tu juga dengan ihram. Ihram semua tu tak boleh sambung. Orang lain nak pi tolong sambung kat dia, tak boleh tu. Dia kena mula daripada awal balik. Habis yang tu. Tu syarat sah bagi lafaz bang. Nak sah dia mesti kena ada 6 syarat. Dia kata syarat sah iqamah. Dan syarat iqamah itu 7 perkara. Iqamah banyak sikit, dia ada 7. 7 perkara. Iaitu 7 tu 6 perkara yang tersebut itu. 6 tu hak macam ngembang. Hak mana bang tu syarat bahasa Arab, iqamah sama juga. Bang tu kena tertib, iqamah sama. Bang kena mualat, dia pun kena mualat juga. Jadi iqamah ni hak 6 tu sama dengan bang. Maksud dia kena tambah satu lagi syarat. Tambah satu lagi syarat untuk iqamah. Dia kata apa? Dan syarat iqamah itu dia kata dan ketujuhnya hak 7 teruslah, jangan ada ceraian yang panjang. Panjang ni maksud dia lama. Jangan ada ceraian yang lama antara iqamah dan semayang. Jangan lepas qomat tu
Nah, jangan lama sangat nak semayang tu. Nah, ni lepas qomat tu dia boleh duk rendang lagi. Nah, tengok sah pula tu imam pun. Nah, imam main lambat yang dia pergi qomat dah. Nah, dia qomat kalut lah. Tu imam baru duk jet motor. Lambat dah umur 90 dah kan. Biasa nak jalan terus nak boleh sampai dekat tempat imam tu makan masa umur. Jadi jangan cerai yang lama sangat. Nah, di antara bang dan juga qamah di antara bang pula, di antara iqamah dan semayang tu jangan. Terus mana lama tu iaitu yang kata ceraian yang panjang tu. Ceraian yang panjang, nak kira panjang tu terus mana? Jangan ada lamanya ceraian tu sekira-kira lulus. Lulus ni maksudnya bahasa kita kata celuh. Nah, KL kata celuh lah. Celuh lah. Celuh. Kalau tak KL cakap celuh ke apa dah lah. Kita tengok KL lah. Lepas lah. Gitu. Pasal kita kata sekira-kira lulus, sekira-kira celus sembahyang 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ni maksudnya 2 rakaat yang buat rukun sahaja. Tu orang panggil 2 rakaat yang ringan. Dia buat rukun sembahyang saja. Sunat-sunat tak buat. Nah, jadi di antara qomat tu 2 rakaat yang ringan ni lama mana? Kalau kita kata buat rukun sajalah, takbir Allahu Akbar, bismillah dulu, Fatihah. Jadi kalau buat rukun saja kita kira-kira 2 rakaat ni 2 minit pun tak sampai rasa. Nah, rasalah 2 minit tak sampai. Seelak 1 minit lebih gitu ya. Ataupun kita buatlah 2 minit. Jadi bila 1 minit 1 rakaat jadi 2 minit kita dah. Jadi kalau 2 minit, 2 minit ni jangan bagi lebih 2 minit ni. Boleh faham? Kita andai kata 2 rakaat ni 2 minit, jangan bagi lebih. Sama qomat tu jangan bagi lebih 2 minit. Nah, ni qomat pun nak semayang 5 minit pula lepas tu. Hak tu semua tu habislah qomat tu habis. Nah, dia putih gitu lah. Jadi bila dah cerai lama dia sunat qomat balik. Sunat hukum dia. Nah, qomat lama tu hak tu dia tak kira dah. Dia dituntut sunat balik. Bang tak apa. Kita bang Aisyah kita kata pukul 8.30. Aisyah kita bang. Semayang ni 10.30 tak apa, tak ada masalah apa. Nah, iqamat lagi pukul 10.30 tak apa. Qamat dengan semayang tu tak boleh cerai lama. Tu tak apalah kalau semayang biasa tu tak apa lagi. Kena semayang Jumaat lah. Semayang Jumaat khutbah dengan semayang tu dia bukan boleh cerai lama juga. Ni duk rendang ni tengok pula sah tu. Tak sama Tok Imam tu. Jalan pula Tok Imam pergi betul sah. Makan masa umur ni. Punah gitu. Kalau hak Jumaat pasal nak kena patah balik pergi khutbah hak tu yang sakit sikit. Kalau hak bab semayang ni tak apa, tak ada khutbah. Kalau semayang biasa ni tak ada khutbah apa. Jadi kita kalau qomat tu kita kata putih pun semayang pun sah, tak ada masalah apa. Nanti kita tengok bab Jumaat, nanti kita tengok depan nanti. Habis tuan tu. Tu maksud dia jangan ada ceraian yang panjang antara iqamah dan semayang. Maksud dia jangan lama sangatlah, jangan sampai celuh 2 rakaat. Bercerai tu sampai celuh buat 2 rakaat yang ringan pula celah tu. Tu tak boleh. Lagi dia kata perkara-perkara yang sunat bagi orang yang bang dan iqamah. Benda-benda yang sunat bagi orang yang bang dan juga iqamah. Dia ada benda-benda sunat. Bang tu sunat dah, tapi ada lagi tambah hak sunat lain lagi. Diri bang tu sunat dah, tapi ada lagi penambahan yang sunat juga dalam bang tu pun. Kita main ni katalah kita tak tahu.
Kita semua main cuma orang ni tak lagi kita tak. Dia kalau ikut tu tak jadi apa? Tak jadi sunat kifayah tu dia tak lepas. Tak lepas. Kita main tu orang. Macam kadang tadi ni. Makmum main. Waktu ada bodoh. Yang main tu bila seorang. Adakah dia kena tunggu seorang main boleh bang ataupun dia kalau ikut dia nak lepas sunat kifayah dia kena tunggu. Kalau depa lambat kat bang mayang seorang. Dia bukan kata tak sah apa, dia tak terangkat sunat kifayah tu, masih dituntut lagi sunat tu. Begitu. Lah pakai speaker tu lega lah sikit. Kalau seorang mana tak ada pemahaman kita tak ada bang. Tak ada bang ni tunggu sat seorang mah. Ataupun tengok rumah jiran tu pi bang kat tinggal dia. Lambat dah. Dia main dia dah suka surau dia dah suka. Kita bang tu ada memang nak doa. Tapi dia bang dah. Biasa tapi tempat kita lah dah ada speaker tu yang lain sikit kan. Kalau tempat tak ada speaker, biasa tu kadang-kadang orang lambat. Lambat. Habis. Dia kalau untuk kita sembilan seorang tak apa, kita bang. Dia dapat dah sunat untuk sembilan seorang tu. Bila kita nak buat jemaah ni kena ada lah seorang dengar. Paling kurang lah seorang dengar. Jadilah. Dia sebab bila jemaah dia sunat kifayah waktu tu. Azan tu jadi sunat kifayah, dia bukan jadi sunat ain. Maksud dia berkait lah. Berkait dengan orang lain pun terangkat sunat juga bila kita ni azan. Kita seorang azan, hak lain terangkat. Tapi syarat kena dengar seorang. Kalau perempuan tak apa. Jadi seorang makmum dengar. Habis. Lagi dia kata lagi, kena jiran duk tidur lah. Maki. Kita main habis tu tak kena mengaji lah, banyak benda lagi nak. Ni bawa bab semayang ni, bukan jual beli lagi. Jual beli nikah kahwin tu bab jenayat lagi. Jenayat kot tak mau jadi YB pun tak apalah. Tapi kalau ikut nak mengaji dalam mazhab Syafi'i ni, banyak benda. Bab jual beli banyak orang tak mengaji. Kadang ustaz neri pun pening lagi bab jual beli. Ada ustaz ustaz unsur riba. Unsur riba. Beli motor kat China jadi riba. Tanya ada riba apa? Lepas tu dalam kitab fiqh tak sebut unsur pun. Unsur riba tu bila unsur riba. Mereka tak berani nak habaq riba sebab mereka tak tahu riba apa. Lah mereka buat unsur riba. Sedar ayat. Orang kita pun riba tak tahu. Cerita sungguh-sungguh riba apa beli kat motor kedai Cina tu. Riba apa? Riba fadli ke, riba liyat ke, riba nasak ke, riba al-qardi. Hak mana satu? Dia kena buh riba betul lah. Dalam kitab fiqh habaq kata riba macam ni. Dalam kitab fiqh nak kata ni unsur riba dia guni. Unsur riba tu ni. Kita banyak gitulah. Dia kena bahas panjang lagi bab riba ni. Habis orang beli kedai Cina tu semua jadi makan buat riba habis. Tengok dulu. Tengok dulu. Tu kata riba apa tu? Kena bahas dulu. Kalau kata riba fadli, mesti kena ada ilat. Ilat tak ada. Bab jual beli motor mana ada ilat. Ni kita jual beli. Jual beli. Kira kita jual beli bertangguh. Kalau riba nasak, jual beli bertangguh lah. Tapi kena ada ilat. Mah perak ataupun makanan. Kot tu. Mah perak, makanan, minuman. Tu dia. Tu kata kena panjang. Kalau nak kata riba hutang. Riba hutang. Lah ni kita beli bukan hutang. Cuma bayar tu bertangguh. Bayar tu kita tangguhkan. Tu kena bincang bab jual beli panjang. Cerita tu.
Sebab tu tok guru kita taklah bunyi sangat bab-bab ni. Hak semangat geng-geng muda ni lah. Semua tak kena. Lah kali orang tembak sedah lagi, orang tanya sedah lagi ikut terkangkang tak boleh jawab habis. Lagi dia kata lagi, dan sunat orang yang bang dan iqamah suci daripada hadas. Ni sunat hukum dia. So dia kalau dia tak suci tak apa lah. Dia main surau ni terlupa mandi wajib pula dah. Azan dululah, tak apa. Lepas tu keluar lah, pergi cari bilik ayak mandi wajib. Bilik ayak tu mandi wajib pula. Sunat orang yang bang dan iqamah ni suci daripada hadas. Itu sunat hukum dia. Bukan syarat sah apa dah. Sunat. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar lah, tak kira. Kalau dia bang dan iqamah ketika hadas kecil, hak tu hukum dia makruh. Makruh. Kalau dia azan tu waktu hadas besar, hak tu bersangatan makruh. Dia tak sampai haram tu, tapi sangat-sangat makruh lah. Elok cuci dulu lah, ambil wudu apa semua dulu, baru kita azan. Habis. Dan najis. Dan tu atas dekat hadas. Ni suci daripada najis. Najis tu maksudnya najis yang tak dimaafkan pada sembahyang. Kena suci daripada najis yang tak dimaafkan pada sembahyang. Kalau najis tu dimaaf pada sembahyang tak apa. Macam darah sikit duk kat baju. Ada kot fak kita kata kuku ni, ada kat baju darah sikit tu tak apa tu. Jadi yang sunat sunat dia tu suci daripada najis yang tak dimaafkan. Tapi kalau ada najis yang tak dimaafkan pun sah, tak ada masalah. Azan tu sah, qomat tu sah. Tapi semayang tak sah lah. Masuk semayang kan najis-najis tu pula. Ada orang tak cerita azan dengan iqamah saja, habis tu. Dan berdiri. Dan berdiri sunat berdiri. Sebab azan dan iqamah ni dia tujuan dia nak ajak orang yang semayang. Maka orang yang nak ajak tu patutlah sangat bagi dia tu kena berdiri lah. Ni dia pun duduk panggil orang semayang tak jadi. Dia pun duduk lagi. Patutnya kita kena kita kena berdiri lah. Jadi sunat berdiri. Sunat. Yang mana kalau kita duduk pun tak apa juga. Tak dapat sunat lah. Kita memang jenis duduk lah. Jenis duduk. Mayang pun duduk. Azan duduk pun tak apa. Kalau tak dapat sunat berdiri lah. Elok kita berdiri lah azan. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni maksudnya dada dia tu mesti menghadap kiblat. Daripada awal bang dan juga awal iqamah sampailah habis. Dada tu sunat menghadap kiblat. Lagi nak paling tu hayya 'alas solah apa semua tu. Hak tu muka dah lah. Muka dah. Dada tak lebih kali. Tapi dia taklah menyebabkan batal azan dah. Dia cuma benda sunat kita menghadap arah kiblat gitu. Dan sunat berpaling muka kepada pihak kanan tu ni. Dia kata muka je. Ni kita dengan kaki-kaki kali-kali. Satu badan kali pikuk kanan. Hayya 'alas solah. Sunat berpaling muka kepada pihak kanan waktu berkata hayya 'alas solah. Jadi waktu kata hayya 'alas solah tu belah kanan. Dan kepada pihak kiri waktu berkata hayya 'alal falah. Waktu hayya 'alal falah tu pi ke kiri pula. Muka kita ni ke kiri. Ni nak bagi sampai rata lah azan ni. Sunat buat ke tu. Tu pun dia kata pada bang dan iqamah. Pada bang dan iqamah. Bang pun sama, iqamah pun sama. Qomat sama juga. Tak kira sebab qomat kena buat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi bang sama, qomat pun sama juga. Bukan bang saja tu.
Bila tutup muka lah. Hak gitu bila hilang lah orang. Sakit perut. Lah mengaji bab ni jam lah tu. Ni pasal apa? Sebab nak isyarat. Isyarat apa? Isyarat kepada orang yang pekak. Nah, orang pekak dia akan dengar. Nah, bila tak dengar, dia tengok orang duk tu, dia tahu dah azan tu. Nah, tu isyarat lah, dia hikmah dia. Nah, hikmah dia sebab apa yang disunatkan macam tu? Nah, hikmah dia untuk bagi tahu orang pekak ni, kata waktu dah masuk, orang dah dekat dengan semayang, dia tengok kali 2 kali, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Oh, ni azan kalau kali 2 kali ni. Kalau setakat sekali hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, ni qamat ni. Nah, orang pekak orang reti nak. Kata. Mana bayar orang okey dia tak ayah. Dia hikmah saja, hikmah tu. Nah, hikmah. Tapi tetap kata sunat. Nak hikmah dia, di antara hikmah dia nak bagi tahu dekat orang-orang yang pekak lah. Nah, kata. Habis. Dan pula betul yang tu. Dan pula sunat pada bank. Sunat pada bank juga. Hak ni bank saja. Bank saja maksud dia bukan qamat. Nah, hak ni bank saja. Mana ditaruhkan 2 kepala jari telunjuk. Ditaruh ni dihantarkan, diletakkan 2 kepala jari telunjuk, 2-2 tangan. Ya. Buh dekat mana? Dalam lubang telinga ni sunat. Sunat hukum dia. Kita buh 2-2 jari telunjuk. Buat elok sikitlah, tak kira buat Allah. Betul benda betul. Dia duk gitu kan. Bukan. Nak bukan dengan juping, memang kena bawa masuk lubang telinga ni. Nak buh lubang telinga. Nak buh lubang telinga, 2 lubang telinga, 2-2 tu. Buh. Jangan sebelah Setengah action nak. Saya tengok ada juga kawan-kawan balik daripada tanah Arak. Nah, dia mungkin dia tengok tu Arak azan tak ni tangan duduk sebelah tu aja. Dia pun balik-balik Allahu akbar, tangan duduk sebelah tu. Nah, tak ada nak bubuh-bubuh ni. Nak buat kelainan lah, kelainan. Padahal benda sunat. Nah, benda sunat juga tu. Bukan saja-saja letak tu, sunat hukum dia. Pahala dia. Ada pahala dia. Nah, kot tu. Jadi sunat kita buat macam tu. Sebab apa? Supaya dia ni lebih menekan suara. Dia lebih nyaring lagi bila kita buh jari kat telinga ni, dia lebih nyaring lagi, lebih kuat lagi suara kita. Kita tak dengar. Dah tak dengar, kita duk pula nak pergi dengar. Macam tu lah. Nak pula nak pergi dengar. Habis hang tu. Habis. Lagi dia kata dan sunat tarji'. Dah sikit lagi lah. Dan sunat tarji'. Tarji' ni mengembali. Bahasa kita kata mengembali. Nah, hak ni sunat tarji' ni, hak ni pada bank saja. Nah, bank saja. Qamat dak ni. Nah, ni bank saja. Yang tarji' iaitu berkata 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Berkata tu dengan sir. Dengan takluk kat berkata. Berkata tu dengan sir, bukannya ni lagi. Ni sunat, sir dulu. Sudah itu kembali kata pula 2 kalimah syahadah hingga akhir bang dengan jahar, dengan nyaring. Lepas tu baru patah balik, kata balik. Jadi faham Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarji' dulu tang ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah kita asyhadu an la ilaha illallah. Tu cara dia tarji'. Boleh faham lah? Faham tak? Tengah dia buat ni, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada passion hak buat itu. Tak tahu dia ambil dalam kitab mana, tak tahulah. Dia kena lepas Allahu Akbar tu. Kita kena kata dulu secara pelan lah. Sir ni, kita pelan agak boleh dengar telinga sendiri. Kita sirkan asyhadu an la ilaha illallah. Sebut tu 4 kali. 2. Lepas tu barulah kuat asyhadu an la ilaha illallah.
Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam tu. Ha? Dia kena belajar lah benda ni. Kena belajar. Nah. Dan sunat taswib. Apa taswib? Artinya taswib itu mengkhabarkan dapat pahala yang lebih. Taswib itu pada bang subuh. Ini bang subuh. Iaitu taswib itu berkata as-salatu khairum minan naum. 2 kali. Nah, 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Nah, jadi 2 kali. Ini sunat hukum dia. Nah, sunat. Nah, ini untuk sembahyang subuh. Nah, taswib tu pula bila kemudian daripada selesai berkata hayya 'alal falah. Lepas kita dah selesai hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lepas tu as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu bermula semayang tu lebih baik daripada tidur. Apa dia? Naum tu, naum berkau pendek, naum Malaysia banyak naum. Nah, dia tu masalah lagu lah, masalah lagu. Nah, dia kata kesan daripada kita pendek tu orang terkejut panggil tidur. Gitu lah. Naum. Nah, kalau naum dia tarik selimut. Naum. Dia jadi gitu lah. Nah, tu masalah dia tu. Mekah dia apa? Naum. Nak mangkit dulu. Habis. Dia as-salatu khairum minan naum. Tak apalah ikut mana. Kalau Malaysia dia ada Panjang ni. panjang ni kita tak mangkit banyak. Dia kata mak lagi sekali cakap. Habis. Jadi boleh mana-mana boleh lah. Ini 2 kali. Kemudian daripada selesai kata hayya 'alal falah. Ni pun untuk apa azannya, nak azan. Nak itu dia kata pada bang subuh. Kalau iqamah tak payahlah. Nak iqamah tak payah. Tapi kalau terlupa, nah kita kalaulah kita terlupa, lepas tu kita dah sebut Allahu akbar dah. Sunat nah dia tak sunat dah kita patah balik, tak sunat. Nak tak sunat patah balik dah. Biarlah. Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, jadi tak payah patah balik lah. Dan ditambah pula sunat pada bang bagi semayang jemaah berjemaah orang yang sedap suara. Nah, tambah lagi kalau bang semayang jemaah ni bagi orang hak suara dia sedap supaya dia boleh tarik minat orang untuk berjemaah. Nah, betul. Bagi orang sedap-sedap sikit suara kan. Tu. Ni hak azan pun 90 tak boleh pi dah. Nak sebut pun bersebut ayat-ayat lah. So. Kalau mikrofon merah bekas tiris Pinang. Dia tu nah belok tukar lah orang lain lah. Dia jadi pemain simpanan dah lah. Lagi derasnya suara kena bagi derah, nyaring, sunat nyaringkan suara dan atas tempat yang tinggi. Nah, sunat kita azan ni tempat yang tinggi sebab 2 faedah lah. Yang pertama faedah dia untuk menyampaikan suara tu jauh. Nah, bagi sampai jauh suara. Yang kedua nak isyaratkan kepada orang pekak jugalah. Orang pekak duk tengok duk atas menara tu, masa waktu ni. Nah, tu isyarat kat orang pekak. Jadi tentulah. Tapi kita lah ni cerita dia tak naik dah lah tempat gitu. Nah, kalau naik tak ada orang jadi Bilal lah. Tu cerita tu lah. Tak apa nak di Bilal nak. Bagi elang pula sikit nak duk khabat naik atas tu. Dia tak bagi, dia tak mau. Nak bagi lebih sikit lah dia kata. Nah, 5 waktu 5 kali naik tu. Kurus lah tu Bilal. Kena apa? Naik atas menara tu. Nah, senang siap lah. Kalau jalan kaki pergi gitu lah. Dia bahagian azan lah. Mayang jemaah ada.
letih yang kena hangat ni nah. Jadi dia asal sunat macam itulah, buat tempat yang tinggi. Tapi bila kita dah ada mikrofon apa semua ni, tak apa dah, azan enggak mic tu lah, tak ada kabar naik atas bumbung pula. Habis lagi dia kata lagi, dan orang yang adil. Kena azan tu azan orang yang adil betul ya. Nah, orang yang kepercayaan. Maksud dia orang ramai kata dia ni bukan kaki bohong. Tu boleh jadi Tok Bilal tu. Ni kalau kaki bohong ni payahlah. Nah, dia pun fasik. Nah, kita nak percaya dia ni betul ke azan tepat waktu, tak boleh percaya ni. Nah, jadi suruh orang adil ni supaya dia bang tu tepat waktu. Adapun orang fasik ni boleh jadi dia bang tak masuk waktu ni. Dia memang duk buat jahat dah. Pakai helak pendek pimai-pimai. Mintalah jawatan Tok Bilal tu. Toh dia azan haram jam tak bunyi boleh jadi. Kawan duk tak takut dengan Tuhan lama dah. Nah, apa masalah dia azan nak ambil duit ya. Nah, jadi sebab tu kena bagi orang yang adil lah. Maksud dia orang adil ni, orang ramai kata dia tu tak fasik lah, cakap tak bohong apa semua, boleh percaya orang macam ni. Betul. Dia ikut dan dia lah. Yang kita pun kalut pergi masjid tak tengok jam lah kena kata. Habis hang tu, adapun iqamah maka tiada sunat memasuk kepala jari ke dalam lubang telinga. Kalau qomat tak sunat masuk ni. Nah, jari ke dalam lubang telinga ni. Qomat tak sunat kerana iqamat ni dia nak ajak orang hak dekat tu je. Nah, orang yang dekat dengan kita untuk semayang. Nah, maka tak perlu nyaring sangat, tak apa iqamah. Tapi kalau azan dia nak ajak orang jauh, kalau boleh nak ajak orang jauh. Sebab tu bawah jari telinga ni nak bagi kuat sikit suara tu. Nah, tu. Dan tiada sunat berlambat-lambat. Untuk qomat tak sunat lambat. Nah, duk buat lagu pula qomat pun. Hayya 'alas salah. Macam TV lah. Nah, qomat pun. Nah, tak payahlah lambat-lambat tu, tak payahlah. Nah, dia sunat kita cepatkan qomat ni sebab dia dekat dah dengan semayang. Tapi kalau bang dia sunat lambat. Buat lagu apa nah. Ni dia sunat. Lagu pun dia kena belajar jugalah dekat orang yang pandai tu. Ni ikut dan lagu ni. Nak ni lagu Cina, tak lagu Cina ni. Ni azan kan bunyi apa ni? Dia kena pi jugalah dekat ahli dia ada ahli dia. Tu. Jadi untuk qomat tak payah lambat-lambat. Kita cepatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam kita dah buat dah lah. Dan tiada sunat tarjih, tak sunat tarjih. Tarjih ni ulang balik tak sunat. Untuk qomat ni kita nak sebut asyhadu an la ilaha illallah tu secara pelan dulu, tak sunat. Qomat tak sunat, dia azan je. Dan tiada sunat taswib, tak sunat juga kita taswib. Maksud dia menyebut as-salatu khairum minan naum. Ni tak sunat untuk qomat. Dan tiada sunat mengangkat suara, tak payah nak nyaringkan suara. Untuk qomat dia tak payah benda tu. Habis. Bermula kalimah bang itu 15 kalimah. Wallahu a'lam. Tenang dulu. Nanti kita sambung lain. Tak boleh satu lagi ya. Keluar dari video. Dia kata orang yang menunggu ketika hidup macam ikhwan lah. Kita macam tu pada abang dia kata kita tak boleh, kita kena bayar satu sunat dan kecil. Dia kata bang tu sunat. Saya tak mengerti tu sunat tuntut lebih betak pada tunggu dengan orang habis bang harian. Macam mana? Dia kata tak boleh tunggu. Dia kata banyak orang yang nampak pakai cantik, dia kata depan saya ni dia ni ketebak lah. Tapi dia kata tapi tak belajar. Orang dia kata waktu orang bang. Dia macam masjid orang ketika tu orang tertambah. Mana dia pun dulu dekat jalan dulu orang yang berada di sini. Dia tak payah tunggu. Dia tunggu semayang satu. Tapi tempat lain kalau bang-bang pun bukan khutbah lagi kan. Kalau tempat lain kan. Kalau bang-bang tu bukan ada khutbah lagi. Tak khutbah.
semua, tapi bila orang khutbah dia semayang tahiyat masjid, kita tak boleh. Tapi depa bang bukannya khutbah pun. Depa bang depa duk ni bukan pelih. Ni kalau cerita pelih lain lah kan. Ni cerita dia lagu ni pelih lah, dia orang cerita pelih. Orang bang tapi dia tu. Boleh jadilah dia nak ambil apa kelebihan khutbah dengan khutbah. Nak kelebihan dengan khutbah tu. Jawab bang tu sunat. Sunat. Sunat juga. Wajib. Sunat yang dituntut. Sunat je. Nah. Dia kata sunat itu mengambil wajib kita. Sebab tu dia kata ya. Tapi kalau lagi mazhab Syafi'i ni dia sunat je. Nah. Dia tak sampai muakkadah tu. Nah. Dia sunat. Lepas tu jawab bang pun sunat. Macam tempat kita ni buat macam mana? Nah, elok semayang terus lah tempat kita. Sebab lagi lepas azan tu dia khutbah terus. Kita nak dengar khutbah tu yang penting tu. Kita meninggalkan wajib kita dengar khutbah. Kita buat sunat datang masjid. Khutbah tu pun bukan kata wajib pun. Bukan kata bukan pendapat ulama kata semua ulama kata wajib dengar khutbah. Lepas tu orang yang semayang dekat-dekat mayang dah baru dia sampai masjid tak sah mayang Jumaat tu. Tak sah apa tu juga. Cuma ada lah pendapat kata 40 orang kena dengar. Ada juga pendapat yang kata tu 40 orang ahli Jumaat mesti kena dengar. Maksud dia bukannya wajib semua. Bukan semua pendapat kata wajib. Tapi khutbah tu penting lagi lah. Jadi macam tempat kita ni elok waktu azan tu terus kita semayang tahiyatul masjid. Lepas tu dengar khutbah. Macam tu lah. Tapi kalau tempat lain lain pada polis depa azan, lepas azan depa berhenti pula. Hak jenis macam ni tak apalah, kita jawab azan dulu, lepas tu barulah kita tahiyatul masjid, lepas tu kita sembahyang sunat ni pula, sunat qabliyah pula. Tempat lain tak apa, depa bagi masa. Ni cerita kalau tempat kita tak ada. Sama-sama lepas azan tu Tok Khatib baca dulu lah. Dah khutbah dah 15 minit. Dah 15 minit. Saat pendek lah, memang ringkas betul lah khutbah lah ni, khutbah Covid. Kita bayar dia waktu azan tak bisa jadi salah orang. Tak jadi salah orang. Tak jadi salah apa. Dia belaga dia sunat tu lah. Cuma nak tengok hak mana sunat yang lebih kuat tu je. Sunat yang lebih kuat nak jawab. Kalau gitu tak apalah, semayang tahiyatul masjid lah. Tak ada masalah apa. Lepas tu khutbah tu lebih penting daripada dua tu lah. Kita dah. Tarjih lah. Lepas kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum kita nak apa, asyhadu alla ilaha illallah tu, hak kuat tu, kita sebut dulu pelan-pelan. Sebut semua, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru kita sebut kuat tu, asyhadu alla ilaha illallah. Maksud dia sebut sudah 4. Nampak 4 tu. 2 asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah pun 2. Lepas tu barulah kita kuatkan. Hak kuatkan ni orang panggil tarjih ni, mengembali. Tu tang ni mengembali ni. Yang kita dulu sebelum kira kita waktu tu nak sebut asyhadu alla ilaha illallah dah. Baru kita waktu tu kita sebut pelan-pelan asyhadu alla ilaha illallah tu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru asyhadu alla. Lepas tu baru kuat. Lepas tu hal lain tak ada tarjih ah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak payah tarjih. Dia tang tu saja. Tang tu je. Tang syahadah tu saja. Kita tak tarjih. Itulah. Ada orang haknya tarjih semua ni. Lepas tu dia tak tahulah. Dia jawab kot. Dia azan dia jawab kot.
Dia jawab aku. Allah Alam lah. Macam mana? Nah, tapi memang ada orang ajak atas tarjek semua tu. Memang ada. Saya biasalah dulu ni. Mereka katalah dia bukan bahagian dia. Dia hanya mengajak Quran saja. Bab hukum hakam tak erti. Nah, cuma dia ajak macam mana dia tengok orang lama buat kot. Jadi kalau kita buka dalam kitab baru kita nampak, oh macam ni cara buat. Kalau pergi belah Kedah tu banyak masjid yang buat macam dalam kitab ni. So depa dah sebati dah dengan kitab fiqh ni. Pak kali tak ada tajih orang tu. Boleh tak ada. Boleh kira buat jadi. Dua tu. Wallahualam. Tak ada apa dah. InsyaAllah minggu depan saya kali ni lah. Hari Khamis minggu yang ketiga juga. Minggu ketiga pula. Jadi sebulan 3 kali lah ni. Dah. Tapi umrah ni tak cukup keuangan lah. InsyaAllah ke depan ni ada rezeki kita pergi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa iftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minna minkum.